uh, 3 to 4 shoots. So more or less 1 meter. Dia punya berjalan, dia creeping in the water. Manakala kalau kita tengok for the Psammodocea rotundata, Psammodocea cerulata, actually they can grow until kita tak tahu either dia putus ke tak putus in the tu, macam kita tengok rumput dekat atas darat tu, actually they can stand until 1 hectare. Similarly with Enhalus pun, for your information, because of the biggest seagrass area in Malaysia, in Marambong Shoal, more or less 24 to 32 hectares. And then for the Tanjung Adang, more or less 16 to 17 hectares. So sebenarnya dia panjang, dia putus pun boleh extend lagi their rhizomes, their vegetative parts. And then in terms of boleh tak dia boleh disperse lagi, when dia disperse dia punya seeds, bila seeds tu dibawa oleh air, maka they can go in another place. So itu adalah berkenaan dengan size seagrass. Kemudian, need to be conserved or not? If yes, is it the way as same as seaweed? Oh, jawapan soalan exam. Bagus tanya soalan ni. Siapa tanya ni? Mak Durul Syuhada. So I want you to find information. Allah baru nak masuk Ridwan ni. Tidur. Find information about dia perlu di-conserve or not? Yes. For your information, more in Malaysia, we not gazetted, we not listed seagrasses as what we call endangered ke yang berbahaya. That's why we usually conserve dia untuk to make sure the government or the company or the industry dia tidak merosakkan that seagrass. So itu yang kita buat in terms of conservation, to make sure the seagrass is not threatened ataupun destroy. So that's why people like scientists like me or other consultant persons, we are protect the seagrass. So itu cara we conserve the seagrass. Adakah dia sama dengan seaweed? It's not. So find that information, threat to the seagrass and how to overcome the seagrass and seaweed. So they're different. Okay. Semua seagrass boleh dimakan ke? Sebenarnya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, semua tumbuhan dalam dunia ni boleh dimakan sekiranya kamu tahu macam mana nak buang dia punya racun. Okay. Enhalus eukaryoides kita makan dia punya fruits, Enhalus eukaryoides dan juga Thalassia hemperychai. So itu yang kita makan dia punya fruits. Yang kita makan dia punya daun adalah Halophila ovalis, Syringodium acetifolium, Thalassia hemperychai, Halodium nivis, Halodium pinifolia. Yang itu Halophila wickeria orang tak makan because dia sukar untuk dicari. Halophila decipiens orang tak makan because you have to dive deep in the water. Orang tak makan . And then yang saya sebut tadi adalah yang biasanya kita makan. The famous one for the pickle adalah Syringodium acetifolium. So this Friday you will see how the Syringodium looks like and different when compared to the other species of the linear leaf or broadleaf. Okay, next question. Ni catat tak ni apa yang saya tulis ni, yang saya cakap ni? Hello? Prof, yang tadi yang makan daun tu Halophila ovalis lagi kita lepas. Halophila minor, Halophila major, Halodium nivis, Halodium pinifolia, Psammodocea rotundata. Semua tu boleh makan pada bahagian daun dia. So semua Halophila boleh makan daun lah. Nak daun dan juga rhizome. Tetapi kita tidak collect the Halophila wickeria, Halophila spinulosa and Halophila decipiens because of they are very difficult to find the species. It's very special species. Dia tidak boleh duduk suka-suka hati di tempat mana-mana. They have a specific habitat for them. Because today we will learn about the habitat of the seagrass. Okay, the next step. Sekiranya Halophila ovalis dan Thalassia hemperychai pupus, apa alternatif untuk makanan dugong? Okay, for your information, dugong is an intelligent mammals. Dia tak semestinya makan Thalassia hemperychai and Halophila ovalis. In the deep area, kalau besar seagrass itu, dia boleh makan Halophila trichostata, Halophila angelmani, Halophila
as long as dia adalah halophila. So dia boleh makan, tak semestinya halophila ovalis. And then Thalassia hemperchae, for your information, dugong tidak berapa suka. Why? Because of the Thalassia hemperchae leaf rasa dia macam mint, rasa macam berangin. That's why people in Indonesia usually dia tidak makan sangat dengan that Thalassia hemperchae, tetapi dia gunakan untuk menyejukkan badan. Kiranya panas badan, tumbuk-tumbuk daunnya tempek kat dahi, dia berangin. Macam kita pakai, yang budak-budak pakai tu cool fever tu. Macam tu rupa Thalassia. Tapi kebanyakannya dugong dia makan halodiol. Dia makan Samodosia rotundata. Samodosia rotundata keras. So dia tak berapa suka. Yang makan Thalassia, buah dia adalah ikan ataupun kita semua. Okay. Dan you jangan risau. Dugong ni dia boleh berjalan sehingga beratus-ratus kilometer a day to make sure they can find their food. Dia makan bukan sikit, banyak. Berguni-guni ya, bertantan sekali dia makan. That's why they know how to choose dia punya food as long as the seagrass is healthy in that particular area. Okay. Untuk transplant seagrass tu, apa perbezaan antara seedling, seed ramette and plugs? Okay, sekejap lagi saya cerita. Apa beza dengan tunjuk-tunjuk gambarnya? Nah, Evelyn, tolong ingatkan saya. Low, minggu lepas prostate, Malaysia have 3 family of seagrass. Why does the rest family does not exist in Malaysia? Is it possible to introduce in this species? Will it cause harm to local species? Okay, for your information, seagrasses, kita ada temperate seagrass and tropical seagrass. So kalau temperate seagrass, dia kena duduk di air sejuk. Dia kena suhu yang sejuk dengan sesuai dengan temperature. So that's why kenapa dia tidak boleh hidup di kawasan Malaysia yang khatulistiwa is agak panas sedikit. So most of the seagrass in the khatulistiwa adalah tropical seagrasses. And then if you introduce the seagrass in this particular area, so might be the seagrass tu akan jadi sejuk lah, unless if you bring the seagrass to the laboratory. So you have to supply to them is a cool temperature. So that's why not orang kata tak sesuai, not suitable because of costly. Itu sebabnya. Kenapa? And then you ingat tak I ask you to find, cuti hari raya I bagi tugasan sedikit. I want all of you individually find information, listkan how many species of seagrasses in the world. Carikan maklumat diversity of seagrasses in the world. Ambil map, cari map, tandakan how many species according to whom. Siapa yang kata ada 70, siapa yang kata ada 20. And then listkan what is the family, the species of the seagrass and which one is a tropical seagrass and which one is the temperate seagrass. Dapat tak soalan tu? Hello? Boleh ulang, Dapat, Prof. Prof. Okey, saya ulang, masa cuti raya jangan makan ketupat banyak sangat, nanti pening kepala. So tak perlu makan ketupat banyak sangat, makan sikit-sikit je. Iaitu, you have to find information individually, diversity of seagrasses in the world. I want you to find the map. Nombor 1, map. Kat mana dia berada di dunia ini? Which area they occur? In temperate zone, area, or in the what we call a tropical area. Then kemudian I want you to make a table like jadual yang saya tunjuk dengan anda ni. You tak perlu cari common name. Tak perlu cari because of I just want you to find the family, species and area. So dekat sini tukarkan area. Kat mana dia ada, negara mana. Boleh? Itu adalah tugasan hari raya. Hari Selasa kita jumpa. Next week lah. Okay. Soalan lagi, seagrass berada dalam keadaan terancam. Apakah tindakan yang perlu diambil dan jika cara apa ni? Jika ada cara untuk memelihara adalah dengan menanamnya semula. Berapakah sesi penanaman dijalankan sepanjang tahun? Okey. Apa nak kata ni? Apakah tindakan berada dalam terancam? Depends on the situations. In that particular area, for example, Pulau Sibu, Pulau Tinggi tidak terancam that seagrass because of they are deep, dekat dalam air yang dalam.
So tak ada orang pun nak pergi Merapu pergi cari dekat situ, dekat Pulau Perhentian. Okey. Tidak berlaku pembangunan. Dekat sempadan Johor dengan Singapura, yes, Singapura pun berlaku terancam, negeri Johor pun berlaku terancam. Dekat Kelantan terancam. Lepas ni lah kita tengok habitat tu, nanti saya cerita kat situ. Berapa kali saya jalankan penanaman, monthly saya tanam, tapi paling kurangnya 6 bulan dalam setahun saya menanam. Orang tanam rumput di atas darat, tanam sayur di atas darat, group we all tanam seagrass in the water. Siapa nak ikut saya pergi menanam, boleh boleh join dengan saya anytime. As long as you seorang yang tough. Because I baru saja balik daripada Tanjung Genting, daripada Johor, daripada minggu lepas lagi 28 hari bulan. Actually, I belum cukup lagi. Balik-balik I terus buat aktiviti. Okay. Kemudian Chu Lip Ching, hati-hati dalam menulis. Saya nak bagi tahu dengan anda. Saya tegur anda nak hantar, awak punya hantar, tapi markah saya mengikut kali pertama anda hantar. Itu adalah prinsip dia. Sebab saya kata yang ni saya nak bagi markah kan. Saya hantar tu saya melihat anda careless ke tidak. Itu saja. Tapi markahnya adalah markah yang pertama yang anda hantar. So pada saya yang pertama itu tetap indah. So that's why the important thing is, bila saya kata saya nak bagi markah, make sure you did very well. Okay? I want to ask the seagrass reproduction, 2 male or 2 female. How to mating? Apa maksud 2 male, 2 female? Ada 2 betina, ada 2 jantan lah. Itu ke maksud dia? Okay. I menganggap I punya fahaman. Actually, they are monoecious. Monoecious mean that the female and male in the same plants. In the same plant is not in the same flowers. You must understand. In the same plants meaning that one shoot, another shoot, 3, 4. So, dalam tu dia might be ada male, female. Masa itulah berlakunya yang dikatakan fertilization, pollination semua, maka kemungkinan besar dalam konsep tu berlaku keberangkalian, akan adanya one plants yang dikatakan gay ataupun dua-dua betina, jantan ataupun lesbian, dua-dua betina. Dia similarly, actually plants, animal and human is a same thing because they have a structure to produce the new generations. So yang bezanya, plants orang kata tidak bergerak. For me, plants move, especially for the seagrass. Dia move from one side to another side. And then dia pun boleh melakukan suka sama-sama dengan perempuan. Memang ada pun. Similarly. Nak buktikan tu kena cari doktor lah yang lebih terror. Tapi because of based on my research, we found that one. Adakah 3 family yang kita belajar ini merupakan main family di dalam seagrass? Yes. Yang ada di Malaysia ini yang dikatakan center. South Asia is one of the center for the Hydrocharitacea family. So because of dia ada tu, dia tidak banyak pun family, tak sampai pun 15 family. So yang banyak yang terdapat di tropical area adalah Hydrocharitacea, Cymodocea dan itulah Rupiaceae itu hanya satu spesies je, ada 2 spesies je in the world if not mistaken. And then katakan kita buat seagrass farm, air pasang. Kau nak buat seagrass farm, belum ada lagi orang buat seagrass farm dalam dunia ni. Okay, tapi sebab you tanya, so kita letak kat muara. So tidak, sebenarnya for your information, seagrasses they can stay, sekejap lagi saya masuk dalam habitat. Saya cerita macam how fast they grow. Okay, for your information, seagrasses is very fast growing. For example, depends on species. If Halophila species kita culture this month, next month you boleh nampak dah dia grow 50% kalau kita tanda, or 25 to 50%. This is activity I'm already conducted since 1994, 1995 bila I ambil I punya degree lagi. For your information, I culture seagrass since 1994 until today. Walaupun saya tak suka pun buat aktiviti seagrass, Tuhan tu beri benda yang kita tak suka, maka kita akan dapat. How do seagrass survive the salt concentration in the marine environment? Yeah, because of they have air lacunae.
Elekune channel very nice. So seagrass actually bila berlaku pertukaran udara, dia boleh keluarkan dia punya punya salt tu, because dia dah duduk dalam salt, dia ada dia punya filter, dia ada xylem flume, dia boleh stay in the marine environment until 70 to 80 ppt or PSU. And then yesterday I went to the Port Dickson in my culture area. We checked the salinity of the Halophila bickeri, actually sampai ke 70 ppt, that seagrass still live. And then for your information, Halophila bickeri also can stay in the freshwater environment 0 ppt. So that's why Tuhan tu Maha Kuasa, if you know how to culture, you jaga baik-baik, maka dia boleh stand pun until marine tu. Kalau dia terdedah pun dia boleh hidup balik, don't worry. Then seagrass boleh hidup sampai kedalaman berapa? In Malaysia, more or less 20 to 30 meter sahaja. However, in Australia, dia boleh hidup sampai 250 meters. Ada seagrass species dalam deep sea atau depth, ada limit. Tadi dah cerita. Like some seaweed, mereka boleh dijadikan kosmetik, skincare product. Adakah seagrass yang boleh digunakan untuk mengambil ekstrak untuk kosmetik produk? Ya, sekejap lagi saya tunjuk beberapa contoh seagrass yang boleh digunakan. Saya pernah search fiber seagrass boleh dibuat baju, beg, adakah itu betul? Jawapannya tepat sekali. Fiber seagrass adalah better than seaweed, dan fiber seagrass juga adalah bagus berbanding dengan beberapa tumbuhan di atas darat. And then this fiber, especially for the Enhalus acroides, you memang boleh buat bag. Kalau another species, you boleh buat kertas decoration paper. Okay? Mak Samsudin, dari perspektif bisnes dan marketing, berapa nilai seagrass di pasaran dan sektor mana yang banyak menggunakannya? Until now, the seagrass we not culture purposely for the business, but we culture for the seagrass purposely to make sure the environment is protected and then healthy. Then kemudiannya, when the environment healthy and protected, you can eat the seafood nicely. Itu tujuan kita. Bukan lagi kita nak buat jual-jual dia. Sebab kalau kita buat jual semua, dia tidaklah sehebat seaweed. Produk daripada seagrass mendapat sambutan ramai ke di Malaysia? Tak ada. Adakah institusi sekadar membangun di Malaysia? Jawapan dia, saya tidak menguar-war pun produk di Malaysia. Sebaliknya, sekarang ni dalam proses macam mana peringkatnya nak protect seagrass. In Australia, dekat Florida, dia culture seagrass transplanting tu bukan dengan tangan 4 kerat saja je, tetapi dia gunakan bulldozer, digunakan planting, dia collect the seagrasses in that particular other area, donor site, and then transplant to the tepi. Ada AMI buat pun. Bila lagi? 1990 lagi. Dah banyak orang buat to make sure dia can protect the environment. Kalau seagrass sehat, coral akan sehat. Bila seagrass sehat, seaweed akan sehat. Bila seagrass sehat, maka hidupan laut akan sehat. Itu tujuan protect of the seagrass yang utama. Bukannya untuk jualan. Okay? Di seagrass boleh dijadikan baja. Itu pun kita tak kutip seagrass daripada lautan, tetapi kita kutip daun-daun dan juga rhizome yang terdampar di tepi pantai. Di mana dia terkena boat, propeller boat, maka kita akan collect benda tu. I will share with you after break. We will discuss online and also practical about the users, kegunaan apa dia berkenaan dengan seagrass, seaweed dan freshwater plants. Dia tak ada lecture sangat dah next semester, next week tu. 2 weeks saja mungkin kita ada lecture. After that, no lecture at all, tapi discussion through online and also during practical. So masa itulah I akan tengok, I bombard you all dengan pelbagai question to make sure you are really understand. Kenapa Azlan asyik left saja ni? Saya ada sini, Prof. Tu, okey. Sekarang ada faham? Dapat tak jawapan saya? Ada, Prof. Alhamdulillah. Okey. Soalan-soalan tu kena pandai je lah. Sebab tanya je lah soalan apa-apa dalam dunia, memang boleh jawab belakang kalau kita dah tahu. Kalau kita tak tahu, kita buat tahu je. Tapi semua tu tahu. Okey. This is the seagrasses in Malaysia. Saya nak tunjuk dengan awak, yang ini kita akan tengok masa amali hari Jumaat.
Okay, jangan risau. Amali hari Jumaat, you tak lukis. Saya tak suka lukis. Tapi you buat sigras dan ukur that sigras. Beza dengan seaweed, yang ini measure. So setiap benda. Yang ini rupa saya collect, ini betul-betul gambar sebenar. Kecuali rupiah maritima ini, saya ambil from the book. Yang the rest tu is for your information. All this one is our photo. So this is Enhalus acoroides yang kami keringkan berada di dalam lab. Okay, this is the seedlings, the Halophila bicorni, Halophila ovalis. Daun ni ada pelbagai jenis Halophila ovalis, tidak semestinya bulat bujur sahaja. This is Halophila spinulosa, compound leaf, Thalassodendron ciliatum, panjang, stay in the coral. Thalassia hemprechai. Yesterday I went to Tanjung Genting, Pulau Setindan Mersing, a lot of Thalassia hemprechai there. Halodiol pinifolia also we have, Halodiol uninivis, Syringodium acetifolia. Actually this is dia punya leaf, this is inflorescence of the Syringodium acetifolia. So Psammodose rotundata, Psammodose cerulata. Apa beza di antara ni semua? Hari tu kita dah tengok beza dia. Psammodose cerulata, triangular sheath, rectangular, leaf cerulate. Psammodose cerulata, Psammodose rotundata, leaf dia rounded ataupun imaginate. Halodiol uninivis, leaf tip dia, Halodiol uninivis, they have 3 distinct point, manakala Halodiol pinifolia dia punya leaf tip adalah serrated juga tetapi dia irregular. Tidaklah 3, lebih daripada 3. Kadang 2, kadang 3, kadang 4, kadang 5. And then this is compound leaf, Halophila decipiens. What is different with others? This is the only Halophila yang ada di Malaysia have hairy. Dia ada daun, dia ada bulu di atas daun dan juga di bawah daun. If you look under microscope, kita akan nampak besar je duri dia. Halophila major besar, baru saja direkod in Malaysia 2013. Halophila trichostata. So this is we recorded at Sempurna. And then sakit jiwa sekejap saya nak kena angkat telefon. Hello. Ayo. Banyak. Bah. Oh. Suhana yang ambil. Tak muak awak ni. Tak muak ni. Ni ada kelas lah. Apa ni? Ni telefon boleh? Okay. Hello. Hello. Hello, you all dengar tak cakap? Dengar. Dengar, Prof. Macam lah. Dengar, Prof. Dengar. Cucu cicit saudara mara semua nak bagi ketupat lah. Apa bagus ai. We all ni tak balik kampung semua adik-beradik saudara kirim ketupat dah. Memang sah. Memang sah raya lah tahun ni. Okay. Halophila trichostata, they stay in the dark area. Very muddy. Halophila minor dah lupus, terpupus, sekarang ni sedang mencari. Tak tahu kat mana nak cari dah. This is for your information. Kalau dalam slide saya, kat mana-mana pun ada nama Japasidik. This is the father of the seagrass. The number 1 expert in Malaysia and also in Southeast Asia. Okay. I'm become a number 2 in Malaysia. But I'm not in number 2 lagi in Southeast Asia. Ada lagi people yang better than me. So that's why masih lagi mengejar a title. Okay, this is how the seagrass looks like in the tadi siapa yang bertanya, adakah during expose, bila dia expose, dia mati ke tidak? Okay, this is for your information, how the seagrass during the low tide and Enhalus acoroides. So, kita boleh pijak. Ni adalah forest city yang pembangunan itu. Di sini adalah air dalam. You tidak boleh pun berjalan kaki because of very muddy and you have to use boats. Nak pergi ke sini, you have to naik boat kat sini. Baru dia boleh pergi ke sini. So jarak daripada sini ke sini, daripada yang you nampak ada orang berdiri hingga ke situ, agak jauh jugalah. Kalau you berjalan dekat situ, insyaAllah tak balik-balik dah lah. Because of banyak pasir jerlus. So because ada group kami orang dah kena pasir jerlus kat situ hingga ke tahap pinggang.
And then alhamdulillah ada kawan dia yang boleh tarik dia balik. So kalau tidak, dia dah lama mati dekat situ lah, tinggal sejarah. And then of course in this particular area also ada crocodile. Very dangerous sebenarnya, tapi because of happy, I don't mind pergi tempat-tempat pelik. And then this is inhalers during low tide within 2 to 3 or 4 hours. So they expose cahaya panas sepanas-panas tidak, and then when the high tide you can't see the seagrass. Tak nampak dah. So that's why people don't know the seagrass when compared to the seaweed. Okay, how the flower looks like. This is a male flower. Nampak tak? Nampak tak yang saya tunjuk yang ada gambar rajah male tu? Nampak bro. Yang Ni. Nampak ni? nampak. Okay, male flower. Nampak bro. Nampak? Nampak tak? Ni warna merah ni. Hello? Nampak. Nampak Okay. bro. Nampak. Male flower usually pedangkel adalah pendek. Tangkai dia tu we are called pedangkel. We not call pedicel. Yang pokok besar ni. So the pedangkel of the male flower is shorter than female flower. So ini dia duduk di bawah. And then this is a female flower. So bila male ni, this yang color green color ni, this one yang saya tunjuk ni, ini adalah spathe. S-P-A-T-H-E. Okay, that spathe actually dia macam kudut bunga. Dia cover flowers, male flower during the young stage. Then bila dia besar, mature, dia open the spathe. So this is the flowers. Satu keping ni we are called inflorescent. Dia dalam bentuk inflorescent. So this inflorescent contain 100 of flowers. So ini dia flower dia, then this is the female. Female, kalau you nampak yang putih-putih ni, yang putih-putih kecil ni adalah male pollen. So dia berlaku anthesis, male pollen release during the low tide, and then bila ni high tide naik, bila dia release tu, bunga jantan release the flower, dan dia akan berjalan seolah-olah seperti filamentous. Dalam bentuk berbenang macam tu, pergi ke atas, and then the female plants, female flower waiting to catch the male flower. Sebab tu dia mesti tangkai bunga dia panjang dan berhayun-hayun dalam laut. And then this is a fruits. This is a fruits of Hanalis. Okay, semakin panjang, semakin mature bunga tersebut, maka semakin panjang pedangkel dia. Last kali, bila dia sudah menjadi buah yang matang, that pedangkel ni dia berbentuk spring. So dia akan pusingkan lilit dekat leaf of the Enhalus to make sure dia tidak terpisah daripada pokok lah, tak rosak. Itu sebab kenapa dia spring kan, dia lilitkan diri dia, pedangkel dia pada daun of the Enhalus. Okay, this is Thalassia hemprichae. So ini yang kita katakan rumput dugong tu. Rumput dugong tu, so this is the female. Ni female dia kecil je yang ni. Ini dia punya pedangkel. Okay, ini dia punya female part. Yang ini to male part, ini female. So when we look under microscope, kita buka, inilah rupa female dia, berbentuk female dia. Okay, ini male dia, and then this is a fruits. Kalau kita tengok fruits kawan ni, lebih kurang sama dengan yang ini. Cuma bezanya, fruit kawan ni, dia tidak ada structure macam buah durian. Buah durian ataupun buah apa ya, yang ada pangsa. Dia ada macam satu kompartmen. Tapi yang ini tidak clear kompartmennya. Hanalis clear. Ini adalah tumbuhan yang besar dan fruits dia sama besar dengan tangan saya, gelang tangan saya. Pergelangan tangan. Fruits of Hanalis. And then kalau you bernasib baik, kalau dia belum rosak, because dia adalah viviparous, bila kita letak atas meja, letak atas udara, letak dalam air, dia cepat sangat pecah. So kalau you nak bernasib baik, you can see the fruits of Hanalis
this week. Okay, ini beza. Ini dia duduk dalam air. Okay, ni gambar yang kita ambil dalam air. Tak silap saya ambil dekat Ishigaki Island, Jepang. So ini dia berdiri macam ni. Kalau dia duduk tidak dalam air, dia tidur, dia baring. Because dia tidaklah tegak macam pokok rambutan. This is species Halophila bicarai, the smallest seagrass in the world. That's why they are under micro Halophila. So dia adalah Halophila species. Halophila ni ada banyak. Dia ada Spinolosae punya section, dia ada Halophila, micro Halophila section, Halophila section. For this one, the smallest one, daun dia memang kecil, sakit hati, for your information. And then this is seagrass very productive and compared to others. Ini yang paling produktif. You buang sakit je dia punya rhizome, as long as they have a node, they can stay. This species is very special. Why? They can stay in the marine, really marine environment sampai 50 to 80 PSU or PPT, and then 0 PPT. This one, for your information, I culture in my room last year. Masa saya berada jadi pengarah kek dan juga semasa saya berada di Jabatan Aquaculture. Kemudian bila saya pindah melarikan diri sebagai pentadbir, saya tidak kaca lagi because berlaku PKP. Okay, ini female, ini male flower. Manakala this is Halophila decipiens. Okay, kalau you tengok this Halophila decipiens, kalau you boleh nampak, kalau tak nampak pun tak apa, tak marah. This is a female and male flower dia. Ini dia. Duduk di tengah-tengah. Dia bond dia located dekat di tengah-tengah daun dekat sini. Selalu ni dia akan keluar bunga betina macam tu, then also bunga jantan. Macam tu. So ini kedudukan bunga jantan, bunga betina begini. However, for this one, biasanya dia adalah bunga jantan dekat sini, mungkin dia akan tumbuh dekat sini. Bunga betina, di sini akan ada bunga jantan. Okay, ini pesin Halophila bicarai. So dia punya seeds are very small. Kecil lagi, buah dia sama besar, kecil sikit daripada pin perempuan-perempuan yang pakai baju tu. Ada pin tudung tu kan. Dia kecil sikit lagi, fruits dia. Semua fruits dia kecil je. Nak ambil gambar je besar ni. Hakikat sebenarnya kecil je. Sakit jiwa nak menengoknya. So, this is Halophila ovalis. Sama saja. Rupa bentuk Halophila bicarai, Halophila decipiens, Halophila ovalis, and Halophila minor or Halophila major, semua bunga jantan dengan bunga betinanya adalah sama. Yang berbezanya adalah number of style. Ni, dia punya structure bunga betina dia very special. Okay, saya lukis sekarang. Tengok kat sini saya lukis structure bunga betina. Okay, nampak tak? Nampak. Okey, dia ini orang tak pandai nak beri nama. Aduh. Nak beri nama bunga tak sama dengan bunga atas darat Yang ini kita namakan dia sebagai ovari. Okey, ini kita namakan dia sebagai hypanthium. Okay. Yang ada 3 ni kita namakan dia sebagai styles. Okay. Semua bunga Halophila macam ni rupa. So ini ovari, ini hypanthium, ini style. 1, 2, 3. Kemudian bila berlaku persenyawaan, dia gugur di style, maka dia menjadi fruits. Macam ni rupa fruits Dia bulat, tadi dia lepeh. Sekarang fruit tu dah bertukar menjadi bulat sedikit. Kenapa? Sebab sudah ada seed. Then dia jadi macam ni. So ini namanya fruits. Keseluruhan ni nama dia fruits. Apakah struktur yang ada pada fruits tu? Dia ada seed ni fruits ni. You nampak tak seed ni? 1,
2, tengok ada mikroskop kan? 3, 4, 5, 6. So ini adalah matured fruits dilitupi covered by spades and this is apentium. All the style gone. So maka dia jadilah fruits. Any question? Ada soalan? Ni dah tanya soalan itu. Prof, nak Yes. tanya, kalau macam daripada fruits kan, fruit seagrass ni dia rawak ataupun dia ada specific location ni, macam ada dekat note ke apa? Okay. Fruits dia kalau kita tengok ni mana rantaian. Okay ni. Ni sebagai contoh Ni sebagai contoh. Dia akan ada fruits dia locate dekat knob ni. In between leaf. Di sini fruits dia tumbuh. Nampak tak? Nampak tak saya lukis? Yang dekat Halophila minor tu Prof. Yes, Halophila minor tu samalah juga dengan Halophila ovalis, Halophila major, Halophila decipiens and Halophila bickeri. Dia mesti berada in between dia punya leaf ni. Kalau dia tak duduk di tengah, dia duduk di tepi leaf. So dia duduk dekat kawasan knot tu lah. Itu adalah this one. Kalau yang ini pula, okay, kalau you tengok this one pun dia keluar daripada sheath dekat bawah daun. Ni daun, kalau telah saya percaya ini daun, dekat ini dia punya leaf sheath. Rhizome duduk dalam tanah. Jadi daripada sini dia duduk ni, dia keluar dia punya bunga di celah ni. Similarly with this one. Yang ini kita nampak pun dia berada di tengah-tengah. Daun tu keluarlah male flower. Sama juga dengan female flower. Okay? Ada question lagi? Yang berbezanya, yang tadi semua compound leaf, simple leaf kan? For the compound leaf, Halophila spinulosa, dia special sikit. Mostly, dia punya leaf tu dia berpasang 2. 1 and 2 per knot. Betul tak? Nampak tak ni? Nampak. Bila dia berbunga, dia ada another leaf. So instead of 2, dia might be jadi 3 atau might be jadi 4. Leaf dia. Kenapa? Sebab leaf ni selain daripada spade yang ada pada tumbuhan ni kan dia ada spade, dia masih lagi mengeluarkan daun satu untuk protect dia punya flower. So that's why you akan nampak dekat sini macam contoh. Ini kalau you tengok, okay, pada knot yang ini. Tengok ni, pada knot ini ada 3 daun. Ni satu, ini daun pertama. Okay, ini adalah daun kedua. Saya kira 3 lah. Okay, ini adalah daun dia lagi satu. Kemudian muncullah bunga dia di sini. Ni bunga dia. Ini bagi spinulosa. So dia in between. Ini yang saya culture. Semalam saya sedih dah sebab semua sampel yang saya culture di PD mati spinulosa. Nasib baik saya sempat ambil gambar macam mana dia berbunga di dalam tangki. So you can see berbulu-bulu ni. Ni banyak bulu ni. Ini semua adalah female plants of the Halophila spinulosa. Dia berada dekat mana? Dia keluar daripada celah. Ini dah matured. Ini satu dah matured. Ni. Nampak ni? So dia ada 1, 2. So ini adalah rupa bentuk Halophila spinulosa. Halophila trichostata similar with this one. Okay, dia juga berada di celah ni. Bunga dia. Yang ini nasib baik tak kena makan buaya je pergi collect sampel ni. It's nice-nya kenangan indah. So itu bagi geng-geng Halophila. Bagi Cymodocea rotundata, beza dia nak jumpa fruits dia agak sukar. You kalau bernasib baik sangat baru you jumpa. Beza dia, rotundata, tengok sini. Rotundata, leaf sheath rectangular. Nampak tak? 4 persegi kan? This one, leaf sheath
triangular. Nampak ni? 3 persegi. 3 segi. Okey. Kalau you tak jumpa, you jumpa buah kawan ni pernah naik basikal tak? Benar. Pernah naik basikal? Buah dia macam ada ni, nampak ni? Tajam-tajam ni kan? Macam gasket ni. Gasket kita panggil basikal tu. Dia ada tajam-tajam ni. However, for Psamodoce cerulata, dia tak ada tajam ni. Dia licin je. Buah dia licin je. Ini belum macam-macam pula dah. Belum matang. Ini dah matang. Dia tidak bergerigi, yang ni ada gerigi. Tapi male flower dia female flower dia serupa. Ada style macam ni. Ada ovari, then ada style 2. 1, 2. 1, 2. Sama juga dengan Psamodoce cerulata. Tengok daun memang confused. Semalam bila kami ambil pun memang confused. Cuma saya dia tidak confused sebab kita boleh nampak dia punya leaf tip, mata kena tajam lah. Sebab kita kena tengok leaf tip. So ini antara Psamodoce rotundata and Psamodoce cerulata. Kalau you tengok pula Halediul pinifolia, sekali pandang macam aiskrim. Dia sedap je makan. So this is Halediul pinifolia. Bunga jantan dia seperti aiskrim ni, dia akan keluar daripada tanah dia. So memang dia tak duduk atas tanah pun. So ini adalah rupa Halediul pinifolia. Bunga jantan dia. Yang ini kita panggil stalk pun boleh, pedangka pun boleh. Ini dia punya lain. Orang lain ada enter, terbuka 3 tadi kan, bunga jantan. Yang ini tidak. Yang ini macam aiskrim, dia ada superior dengan inferior enter. Tumbuhan tu ada banyak jenis. So ini, kalau yang tadi Halophila, semua Psamodoce semua Halophila dia punya kulit tu lembut. Tapi Halediul pokoknya kecil, kulitnya keras. Sebab itu dia boleh dormant seed sehingga setahun. Seed dia jatuh tu, dia tak rosak, you nak tumbuhkan dia pun, you kena keluarkan seed coat ni, barulah you boleh culture dia. Kalau kita culture biasa-biasa susah. Sama macam penutup bumi, kita kena sagat ataupun rendam air panas sekejap, barulah kita boleh buat penanaman. So ini bunga betina sama je, ada ovari, ada style. Halediul lineavis sama saja bunga dengan Halediul pinifolia. Okay, ini Syringodium. For your information, this Syringodium actually we culture dekat tank dekat Bintulu. Dekat sini saya tak culture tapi tak pernah berbunga. Di Bintulu macam-macam berlaku, culture dalam air hujan je pakai tu. So ini rupa inflorescence dia. Ini dia punya enter dia, ini dia punya style. Dia adalah dioecious. Ini bunga jantan dia, ada tangkainya, ada enter. Ini bunga betina, ada style. Manakala Thalassodendron saya ambil daripada ni sebab saya tak sempat nak pergi selam lagi. Dah berlaku PKP. Gedik betul komputer ni. Then this is Rupiah maritima. Rupiah maritima kalau you nampak juga inflorescent. Ini adalah sampel yang kami culture together with Halophila bickeri. Nampak tak di sekat bawah ni Halophila bickeri. Dia ni boleh duduk dalam air tawar. For your information, pertama kali record dijumpai Halophila Rupiah maritima di Malaysia adalah dalam sawah padi di negeri Perak. Sawah padi tu dia sekali dengan air pasang surut. So bila dia surut dia jadi air tawar betul. Kemudian bila air masuk sikit dia jadilah salinity-nya 2 atau 3. This is Rupiah maritima. Saya ambil daripada Vietnam and then culture di Bintulu. Kemudian kami terpaksa matikan semua di spesies sebab ia dikenali sebagai, dikategori sebagai endangered. Dia invasive. So kita tak boleh campak pun dia dalam longkang, dia akan tumbuh. So disebabkan perjanjian dengan Vietnam, maka saya terpaksa matikan semua ni untuk saya balik ke Sedang. Saya hanya ada herbarium sahaja, the Rupiah maritima. Okay, itu adalah spesies dengan bunga-bungaannya. Now, I'm asking you the question. Seagrasses synonymous to the seaweed? No. No. Nah. No. Which one is seaweed? A, B, C, D, E. Which one is seagrass? Or might be in one photograph we have seaweed and seagrass.
D is seagrass. Okay, B is seagrass. Yes, correct. Lagi? A C is seagrass. seaweed. seaweed. C seaweed. C seaweed. Salah. Ada dua-dua tu. Tengok betul-betul. Yang bawah tu bro. Seagrass. Ke apa? Ni. Sorry. Ni. Tu seagrass. So ni yang seaweed. Ni yang seaweed. Okay, yang ini bawah tu apa bro? Seagrass tu? Yang kat sini. Halophila ovalis. Okay. Ni apa nama ni? Yang you dah belajar ni? Dah buat herbarium pun? Ni. Macam bulu ayam tu. Kolopan. Caulopa setularoides. Yes, good. Caulopa setularoides. Okay. Yang ini A. A is what? Ini B seagrass, ini mix. A apa A? Itu seaweed juga. A seaweed Nampak macam Caulopa juga. Ke saya silap? Silap lah. Tengok betul-betul. Tengok. Yang saya bubuh dalam kurungan tu. Aku bedungkan budak ni. Ni apa? Hello? Hello? Tak cakap lah ni. Ni apa ni? Seagrass ke pula? Seagrass. Seagrass apa? Halophila spinosa. Yes, Halophila spinosa. Sebab itu kalau kita tengok this Halophila spinosa ni sebiji macam Caulopa setularoides kan? Ini adalah seagrass. How about this? Kira macam mana nak membezakan dia Caulopa ataupun Halophila spinosa? Okey. Caulopa ni kalau you pegang dia, kalau you tengok dia lembik je. Dia ada front, dia stolon. Nampak tak? Ni nampak tak ni? Ni. Nampak ni? Dia menjalar atas tanah. Sebab tu kita panggil dia stolon. Yang ni ada you nampak dia punya rhizome. Tak nampak? Yang you nampak ni bukan rhizome. Yang you nampak ni erect stem. Dan daun dia ni keras. Yang ni lembut. Itu beza dia. Yang ni colournya gelap. Yang ni colournya muda. D ni apa? D dengan E. D seaweed. Ya, seaweed apa? Dah belajar banyak dah. Lentilifera kot. Caulopa? Kolopan lentilifera. Ya. D. E? E. Yang ada gerik-gerik tu. Yang ada bulat-bulat tu. Latuk. Latuk lah. Latuk. Apa nama spesies dia? Betul latuk. Atas pun latuk. Siapa yang bunyi makan-makan ni? Tak puasa Caulopa lentilifera. Sama Relative. saja. Okay, Oh, this sama. one dia stay dekat dalam kawasan merambung, in situ area. Ini sebenarnya duduk atas tanah. Yang ini kita culture in the tank. Tak ada substrate. Adanya ni kita campak je dia dalam tank. Inilah rupa dia. For your information. So, any question? Kira latuk tu, kira macam mana? Tak payah substrate lah untuk membesar untuk growth dia. Tak payah. You letak atas you punya netting saja. Oh, okay. So kalau you tak nak netting, kalau you tanam dengan seagrass, you campak dia, you letak seagrass, selamat jalan Romeo lah. Kalau you nak tahu, seagrass akan pengsan. Sebab dia cannot stand. Yang boleh standnya adalah microalgae. Iaitu seaweed. So jangan main-main dengan Caulopa tu. Sebab tu bila saya tanam, dulu saya mengajar. For your information lah. Dulu saya mengajar silviculture.
subjek saya. Lepas tu bila saya tengok ada orang baru datang, ambil lah subjek ni. I don't want to teach banyak-banyak bagi orang muda-muda tu pandai juga. Kalau tak nanti tak best lah, pandai seorang-seorang. Okey, tak ada soalan dah. Saya nak cerita pasal habitat pula. Ini kalau saya bawa awak pergi field ni, awak boleh nampak semua benda. Tapi awak tak boleh pergi field bergayanya. Duka cita dimaklumkan. Hello? Ya bro. Kita pergi tahun depan, bro. Hello. Hello, siapa nak pergi tahun depan dia kena register khusus saya. Saya ada another courses. Ekologi tanah basah. That course I will bring my student ke kaki langit lah. I always bring my student ke tempat pelik-pelik bila saya bersama dengan student saya bagi kursus tersebut. Kalau yang ni tak boleh, saya ada lagi peluang. Tapi kalau tak register, tak adalah. Yang tu semua I tanggung. Yang itu adakan activity conservation of seagrass. Transplanting semua tu adalah yang itu. Monitoring semua yang itu. Nak guna drone, nak guna transit, whatever, itulah khususnya. Okay. Ni nampak tak? Nampak. Nampak. bro. Okay, ini saya nak bagi tahu awak, gambar ni saya ambil dekat pulau apa tak ingat dah dekat Sabah. Ini ada model kat sini. Ada wanita dia pakai baju berkemban je. Saya ambil gambar, bukan ambil gambar dia. I still remember the story. Saya ambil gambar seagrass. You can see the seagrass area. You nampak tak starfish in the seagrass ni kan? So, I ambil gambar ni, dia berdiri ada kat tepi situ, sebelah sana. Dia kata, saya model kena bayar saya. Dengan pakai bedaknya bertampal-tampal, lipstick 3 kilo. So, saya bayar berapa ringgit. Saya pun dengan bangga, ambil lah duit ni, kesian you kan. Kena bayar model. Okay, fine. Itu cerita. Pada I tak ada masalah, bayar je. Dia pun tak berduit. Kemudian, okay, what do seagrass need? The habitat requirements. So, actually the seagrass, dia tidak sukar pun untuk hidup in their environments. Number one, they need lights. So, why they need light? To maintain their growth. Mostly 4 to 29% of the surface irradiance. So, dia tak perlu 100% light. That's why they can stay in the muddy area and also deep underwater. Itu adalah ciri-ciri seagrass. So, dia memerlukan cahaya. Sufficient immersion in seawater dens, continuous population retain water. So, dia memerlukan keadaan yang boleh dia retain dalam situ as long as adanya seawater ataupun marine environment. That's why they are called seagrass. And then they need the favorable substrate. For example, they can stay in the sandy, muddy, fine sand, rocky, coral habitat or mangrove habitat, another thing. They can stay also. And then in saline water or might be fresh water. They also can stay. It depends on the species. Example, within 10 to 35 PSU or PPT or even 0 PPT. For what species? Okay, Halophila bicra and Rupia maritima can stay in the freshwater environments. Okay. Ni you dah tengok hari tu. Actually, yang I suruh you cari in detail lagi. Bukan yang macam ni. Diversity of the seagrasses in the world. Okay. This is dia dikatakan seagrass bioregion ini yang kita nampak tadi. Tropical, Atlantic, Mediterranean, Temperate seagrass semua ni. So, more or less dia kata coastal length ni anggaran dia 375,518 hektar sahaja. Ini yang dia kaji based on notes based on journal produced by other people. It's not the in situ measurements of the seagrass area. So in Malaysia, totally different when compared with other area. So the seagrass area in Malaysia usually
habitats dia where sunlight can reach the bottom, typically prefer shallow clear water. Dia tidak berapa suka sangat di Malaysia ni, kawasan yang tu, then grow close to the shore in many coastal regions. In terms of macam mana cara kita nak tulis, dia duduk, itu keperluan-keperluan dia. Submerged seagrass associated with coral. Dia senantiasa tenggelam. That's what we call submerged. Tapi dia always related with coral. Number 2, intertidal. Okay, kalau intertidal pula macam mana? Dia expose seagrass associated with coral. Dia duduk di tepi pantai. During low tide, dia expose. Itu nama dia intertidal. Bawah sikit, subtidal. Lagi. Okay. So, yang dikatakan bahagian yang dalam. Kemudian, shallow intertidal seagrass, iaitu coastal area. Duduk di tepi pantai. Yang ni intertidal. Yang ni shallow kawasannya tu, tetapi intertidal dekat dengan coastal area. Another thing is, they can stay in the mangrove area. Di manakah kawasan yang dikatakan mangrove area? Kelantan, Terengganu, Johor, Sarawak, Sabah. Most of the seagrass actually related with the mangrove area. And then dia duduk dekat coastal lagoon or semi-enclosed coastal lagoon. Iaitu mengabang. Lagoon-lagoon ni mengabang. Subtidal shoal. Okay, subtidal shoal. Yang ini kita katakan beting. Why the subtidal? Dia senantiasa ada di dalam air laut tu. You kena naik boat. Bila high tide, you can't see the seagrass. Bila low tide, barulah you nampak the subtidal shoal. Ni berada dekat mana? The biggest seagrass area in Malaysia is Sungai Pulau Estuary, iaitu cover Merambung, cover Tanjung Adang, Pulau Merambung, Sungai Pendas and so on. Offshore island with fringing corals. Ni offshore island di pulau-pulau Manukan, Pulau Suluk, yang itu adalah yang dikatakan offshore island with fringing coral. Dia ada coral dekat situ itu, and then last kali dia boleh duduk di river system. Terra dia dekat mana? Sungai Pendas, Sungai Kemaman, Sungai Paka. Yang ini adalah berada di river system. Okay, you look at here. How the seagrass berada di Semenanjung dan juga di Malaysia. What's so important about this one? Actually, they can stay dekat Johor ini, Tanjung Adang, Merambung, dan ada new one, Seluyung. Dan ini dekat Melaka, Serimbun, Pulau Besar, ada Pulau Besar, Pulau Tengah, Pulau tu semua. Dia ada dekat Negeri Sembilan, Port Dickson, Teluk Kemang, Batu 7, Batu 4, Pulau Gemok, Tanjung Gemok. And then dia tidak ada di Selangor. Dia ada di Perak sekali saja, kemudian dia tidak ada di Pahang, dia berada di Kelantan. Dia ada di Penang, kat mana? Pulau Korea. Yang itu tempat orang buang masa penyakit JE dulu. Nasib baik saya tak kena JE sebab saya menyelam tempat orang buang bangkai babi. Waktu dulu hidup ni penuh nikmat. Langkawi, yes, we have a species. Tanjung Ru ada juga, Perlis tak ada. Kedah tak ada. Goes to Kelantan, Terengganu, memang ada the seagrass. Kalau you nampak when the seagrass ada, maka aktiviti dekat sini, of course you can see the dugong, you can see the turtle, you can see the what we call shell and other things. Kalau you nampak ada bulldozer ni adalah trap ataupun human activity in this particular area. And then this seagrass, Telaga Simpul, Paka, Mercang, Pengkalan Nangka related with the mangrove area. So dekat sini barulah kita, kalau di Kelantan, kalau you nampak ada ikan ni cage culture. Ikan siakap, ikan kerapu memang di culture di Pengkalan Nangka purposely. Begitu juga dekat Setiu Terengganu. Okay, yang dikatakan bukan Mercang tak ada kat sini, tak tulis. Gong Batu ada ni, Gong Batu. Pulau Perhentian ni semua ni tempat-tempat yang ada seagrass. Kalau di Sabah dan Sarawak, dia dijadikan kawasan ekoturism. So, dia ada dekat Tengku Abdul Rahman Park, Tengku Abdul Rahman Marine Park, memang banyak you selam dia nampak seagrass. Of course, you can see the seahorse kat situ for ecotourism. Dia ada semua ni
and then dia ada pelbagai jenis ikan, and then the biggest seagrass area in Sarawak adalah dekat Lawas. Ada juga lain tempat, misalnya di Pulau Talang-Talang and so on. Semua tu luasnya beberapa hektar. Saya lupa, sekejap lagi saya tunjuk rupa dia besar mana. So relatively common actually seagrass ni, submerged and not visible. Dia submerged senantiasa di dalam air, dia tak ada kat tepi-tepi nak pergi tengok tak terpasang, no, and then not visible, therefore unknown to most people. Itu beza dia. Sebab tu cara macam mana nak memperkenalkan seagrass, diperkenalkan subjek seagrass, kita buat awareness program, kita buat workshop on seagrass and so on. Okay. That dia, kalau you tengok Enhalus acorides tu, ni kenapa saya buat dia negatif, because ni adalah dalam laut, kalau ke sini atas laut. So mostly seagrass Enhalus tu dia berada dalam 4 meter, dia tenggelam dalam air, 3 meter setengah. Thalassia hemperchae 3 meter. Halophila bickeri boleh berada 5 meter. Halophila decipiens boleh berada sehingga 28 meter di dalam air laut. And then kalau kita tengok kenapa dia tergantung macam ni, because dia tak duduk kat tepi pantai, dia stay dekat dalam yang sikit, iaitu 1 hingga 2 meter. So ini adalah rupa yang paling tinggi sekali. Yang keduanya Halidiopennifolia boleh stay sehingga ke 14 ataupun 13 meter. Okay, Syringodium di Pulau Tinggi, Tanjung Adam pendek je 5 hingga 6 meter saja. The rest tu adalah yang cetik-cetik saja. Okay, kalau kita bandingkan the Halophila decipiens tadi, paling dalam yang direkod, dia tulis ada papernya adalah di Australia, Lilong 1989, 58 meters. Yang kami orang pergi ke Australia dekat Rottnest University, kat pulau tu, bila kita gunakan Grab tu, ambil sampel, kita can see the seagrass in the water sampai 250 meter. But that one not recorded here. Okay, ini Partha-Sarati India, dekat India dia hanya ada 1 hingga 2 meter. This is a species paper yang I'm using masa saya buat PhD. Itulah dia yang saya gunakan sebagai panduan. Okay, dekat mana where do we find seagrass? In the coral reef environment. Okay, cara dia duduk dekat mana? Ni sand covered coral, biasanya reef platform ni ada Padina, ada Halophila, dan ada Enhalus, ada Halophila. So dekat dalam mana dia duduk? Within 1 to 2 mm MSL. MSL tu maksud di dalam air pasang atau air surut lah. Then yang ini dekat mangrove. Okay, mangrove biasanya ada Halophila ovalis, ada Thalassia hemperchae. Di sini is very dangerous kalau adanya mangrove. Sebab apa? You akan jumpa ular, you akan jumpa monyet, you akan jumpa pelbagai cerita. Okay, my experience, I always nak kena patut dengan ular. That's why I stay tak bergerak-gerak in that particular area, mangrove dekat Lawas. Okay, ada biawak semua adalah. Subtidal shoal, calcareous sandy muddy. Kenapa calcareous sandy muddy? Yang ini dia banyak kalsium, iaitu shell tu dia pecah, dia hancur, so we are called calcareous. Calcareous sandy muddy bercampur, ini dia mix with seaweed. Sebab tu ada Halophila ovalis, ada Enhalus, ada Thalassia hemperchae yang di kawasan di sini. Ini kena pandai melukis. Ini the real photograph. Kalau you tengok Pulau Suluk, when you go deep tu, you dive, you akan see the Thalassia hemperchae. This is a coral, associated with coral dekat Pulau Suluk. Ini dulu tahun 1990, 1995, 94, 95, 98, 97 dekat Port Dickson. You can see the Enhalus very healthy, grow dekat mana? This is a coral, associated with coral dekat Port Dickson. Now kalau you pergi, you akan jumpa hanyalah seaweed. You tak akan nampak seagrass. Why? Because of that seagrass tu dia sudah hilang sedikit. Kenapa? Because of development. Okay, dekat yang ini adalah Telaga Simpul. Yang you nampak hijau mata memandang, all this one adalah Halidiopennifolia. Sayang sekali, in this area, in 2013, all the seagrass is gone. Why gone? Because of Kerajaan Negeri Terengganu make a decision buat rumah untuk penjara punya
hostel untuk perumah pekerja penjara. So dah tak ada seagrass. Itu you kata pupus. Kenapa? Because of government memerlukan tanah tu, maka dia tidak pun bertanya kepada universiti ataupun mana-mana EIA. Most of the people yang membuat EIA tu report kepada kerajaan adalah not expert in seagrass. They don't know the seagrass tu ada dalam situ because of in that particular area. Bila dia pergi melawat, dia tidak tengok kepada air pasang surut. So during dia pergi tu air pasang, so you can't see the seagrass. So that's why they make a decision buat perumahan tambak dekat situ. Sebab tu dah tak ada seagrass dah dekat situ. Kosong seagrass kat Telaga Sempul. Dulu ada Halophila bikrai and also Halophila halodual pinifolia. Okay, this is a coastal lagoon dekat Sungai Paka. Kalau you tengok ini hijau-hijau ni adalah Halophila bikrai dengan halodual pinifolia. Sekarang ni tingkat kecil je lagi. Why? Because of they make orang kata apa benda ni, dia orang buat perumahan. Okay, always ni dia buat perumahan. Kalau you nampak penampakan berlaku ni dekat sini, nampak ni pasir dia sedut. Ini kalau you nampak ni adalah sand mining lah berlaku, sand sucking dengan sand mining. So seagrass in that particular area sudah berkurang. Okay, ini seagrass lari. Seagrass move from other area to another area because of dia dirosakkan keadaannya. So dia stay in Sungai Pendas. This is mangrove. This is mangrove. In front of mangrove and also in between New Matofo ni ada Halophila bikrai. Also yang you nampak green in colour ni semuanya Halophila bikrai. Tapi you nak pijak kat sini pun cukup seksa because of they stay in the mud flat. So muddy area, this mud flat ni tenggelam kaki you kadang-kadang sampai ke pekat betis. This is the seagrass Halophila bikrai. Semua hijau-hijau ni. Yang dekat mana? Dia berada di sungai. Okay, this is another area dekat mud flat. Kalau you tengok, this is subtidal shoal Merambung, Johor. Oh, ini seagrass daripada tahun 2018 saya ambil. Mula-mula sekali selepas dia tambak semula. They remove the tambakan tu. So this is the another species of another area dekat dengan Tanjung Adang Laut Shoal. Dulu ada dua Tanjung Adang Darat. Now dah jadi Port of Tanjung Pelepas. In 2004 dia become a port. Habis bodoh tidak ada dah. So ini adalah dekat Kuala Similajau. You jumpa Thalassia hemperchai. Stay dekat kawasan coral. And then now this area sudah tidak ada seagrass. Sebab apa? Air daripada kilang kelapa sawit turun ke kawasan seagrass kat situ. Maka seagrass patchy area halodual uninervis, halodual pinifolia and Thalassia yang berada di Kuala Similajau semuanya telah pupus because of developments of other agriculture. Ini example offshore island or fringing coral. You akan nampak this is the Thalassia pula dah. Halophila spinulosa, dia berdiri-diri gitu in the water, dalam air. So you akan nampak ikan dekat sini ni, duduk seronok-seronok, ini coral. Okay, ini yang berbulu-berbulu ni adalah Halophila halodual pinifolia, yang daun panjang ini kalau you nampak ini adalah Thalassia hemperchai. So this Halophila dia stay with 3 species. Okay. Ini adalah, nampak tak ni? Ini adalah Thalassia hemperchai. Ini adalah Enhalus. Okay. Then, kalau you nampak lagi, dia associated with mangrove. Dekat lawas. Di lopak ni ada ular. Ini yang lopak ular yang nak patuk saya. Geng saya, Japa Sidik Bujang, nampak dia cakap, you stop, don't move. Why? Because of that ular tu. Ular tedung selah tu. Dia dah angkat kepala dia nak patuk saya. So sempat I stop, tak bernafas lah konon sekejap, and then doa-doa that snake tu dia lari pergi ke kawasan mangrove. Maka saya pun selamat lah, tak kena patuk. Okey tak? Ni spesies apa yang ada dalam sini? Thalassia hemperchai semua ni. And then this is the biggest area at Punang Sari Lawas. Kalau you nampak yang hitam-hitam ni, dia mix Halophila ovalis ada, Halophila tak ada, Halophila ovalis minor pun ada,
Samarose cerulata, rotundata, halediul, banyak dekat sini. Kalau you berjalan kaki tu, kalau rasa macam nak buang air sebab dia 3-4 jam baru you habis satu kawasan, memang letih lah, sakit kaki. Jauh mana. Okay, ini dah tengok tadi. Okay, kalau you tengok dulu, ni zaman muda-muda ni. Ini adalah rupa bukan padang bola. You nampak tak ni? Kalau you tengok, you rasa ini padang bola tak? Hello? Padang bola. Macam padang. Macam padang kan? Actually, ni Profesor Jaafar muda-muda dulu ni, dia berdiri di atas Halufila Bikerai. Inilah rupa Halufila Bikerai in the lagoon tu during low tide. Ini adalah jambatan yang tidak jadi dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan. So dia rosak macam tu, konon nak buat jambatan, nak pergi ke kawasan Pantai Seri Tujuh. So tak jadi, terbengkalai, maka dia sakkan lagi benda lain. So ini rupa seagrasses during that time. Very, very healthy. So because of berlakunya sand suction whatever semua, Halufila Bikerai in 1998, dia switch. Because berlaku kemusnahan terhadap diri dia, maka dia switch diri dia, maka tumbuhlah Halediul pinifolia dibawa. So replacement dia, yang tadi Halufila Bikerai sekarang ditumbuhi oleh Halediul pinifolia bersama-sama dengan this one. Because Halediul pinifolia ni very terror lah. Boleh dikatakan terror sangat. Kenapa? Dia boleh hidup di kawasan yang banyak sangat selut. Dia boleh hidup di kawasan yang berlaku ombak kuat, because they are very tough. Satu, dua, seed dia tadi keras, ada berlaku dormant seed. Okay, kalau dekat Parker pun sama konsep dia. Bila ada Halufila Bikerai, maka kawan ni akan mula datang. So in 2004, kalau yang tadi 2001, 2004, kawasan di Halufila Bikerai ditumbuhi oleh, hidup bersama dengan Halediul pinifolia. So ni saya dia dah habis PhD, tapi research tu still berjalan. Kalau you tengok dekat Telaga Simpul, this is Halufila Bikerai. Ada in between sini. Dalam sinilah saya nak kena ambil dik buaya ke hantu. Kami orang sangkut di dalam selut di kawasan sinilah pukul 3 pagi. Dah baca ayat apa, kami dua orang angkat kereta berjalan untuk dapat naik semula kereta. So kalau you tengok hijau, this green actually is Halediul pinifolia. You can see during that time, mudah aja musim berbunga you akan nampak male flower dia dengan female. Tu sekarang dah tak ada dah. Really habis dah. So kita tengok yang ni, yang tu je tak payah tengok. Nanti saya bekalkan yang ni dengan you all dalam lab nanti. So this is a seagrass area, communities in different areas in Peninsular Malaysia. Okay, kalau you tengok, dia satu-satu kawasan tu dia tidak banyak. Cuma yang paling terror sekali number 3 and number 4. You tengok number 3 and number 4. Yang ini memang kalau you pergi ke Trang, Thailand, kalau you pergi ke Filipina, kalau you pergi dekat Vietnam, kalau you pergi dekat Japan, they don't have types of seagrass macam kita. Why? Because of in our area, satu kawasan we have 9 species or even 8. Tapi kalau yang 8 ni pun dia patchy. This is very dense area. Kalau negara lain, they only have 2 species. Kalau kat Japan tu, you akan nampak Zostera marina aja. Dia tak ada spesies lain dah. So, itu kekurangan dia when compared to Malaysia. That's why kalau dekat Thailand, di seagrass itu dijadikan kawasan ekoturism. Orang pergi Terang, orang pergi sini, orang nak pergi tengok seagrass dengan dugong. So, orang nak pergi tengok dugong pun tak dapat. Budak-budak sekolah saja yang study on dugong. Budak-budak universiti tak nak pun pergi field trip. Tak nak pun pergi field trip pula silap. Tak nak pun pergi ambil subjek-subjek yang very tough. Tak ada. Budak universiti jarang. Yang adanya budak sekolah rendah. So that's why sekolah rendah sekarang ni dia mengukur sekolah menengah. Dia membantu NGO kaji dugong trail. Dia bawa tangga, dia berdiri, dia tangkap gambar, dia ukur mulut trail seagrass yang dimakan oleh dugong tadi tu. Dia ukur.
jadinya dia boleh tahu bila dia ukur trail tu besar mana mulut dugong. Dan boleh predict how big the dugong is. So itu budak-budak di Johor. Saya memang pujilah sekolah menengah dengan sekolah rendah budak Johor. Oh, kalau kat lain tak ada. So ini adalah kawasan-kawasan yang very special dekat Malaysia. Kalau you tengok Halofila Bikrai ni, dia tidak banyak, dia hanya ada dekat kawasan nombor 6, Seluyung. Dia hanya ada dekat nombor 12. Telaga Simpoh sekarang dah tak ada. Dia ada dekat 13, Parker still ada, and then number 18. Dekat sini saya tak tulis Kemaman. So dia ada satu lagi adalah dekat Kemaman. Saya kena tambah satu lagi dekat sini. Okay. Ini adalah kalau you tengok, we are measure this area pada tahun 2002, and then sekarang kami belum sempat lagi nak measure the area of the seagrass. Kalau you tengok dekat Kelantan tu besar sarjana mata memandang sampai 40 hektar. Tapi kalau you pergi dekat Sarawak memang besar betul, letih mata, letih berjalan 240 hektar seluas dia. Kalau Tanjung Adang tu sikit je, 15 je dengan Merambung 23. Sekarang ni dah jadi lagi besar. So Parker Shoal besar 43 hectares, and then the rest tu adalah kecil-kecil saja. That's why kalau nak buat kerja, nak cari siput, nak cari apa, semuanya related with the seagrass area. Any question? Sedap cantik ke paper ni? Any question? Prof, dia tak ada kaitan lah dengan pasal seagrass ni kan. Tadi macam Prof kata jumpa macam satu spesies seagrass kat sawah tu kan. Macam mana boleh kita terjumpa penemuan spesies baru tu? Okey, sebenarnya Rupiah maritima tu, bila kita tengok species of seagrass, dia tolerate kepada salinity yang tinggi. So dia boleh hidup dalam salinity 2, 3, 4 hingga ke 55. So dia depend on species. During that time dekat Kedah, dekat Perak tu, sawah padi dia sebenarnya berada di tepi laut. Jadinya benda tu dibawa daripada laut menyebabkan kawan tu tumbuh di kawasan sawah padi tu. Itu yang kita jumpa dalam sawah padi, dan dia grow well. Bila dia dah tumbuh tu, dia boleh adapt dengan salinity yang rendah tu, maka dia banyak. Kemudiannya orang tak kaji seagrass during that particular time. Bila kita nak menanam padi, kita cabut balik lah. Habis lah. Itu pupus. Kita sempat kutip, bukan saya pun kutip tu, betul tahun 90-an dulu, tahun 80-an dulu. So orang putih tu kutip, dia bawa ke dekat Bagan Datuk, tak silap saya. Maka dia bawa that species tu ke negara dia, British Museum. Dia tak bawa pun, tak ada pun. Spesies yang bagus-bagus seagrass tidak ada di Malaysia. Except yang sekarang, mulai daripada Japar Siddiq yang culture, yang kaji benda tu, barulah seagrass tu berada di Malaysia. Sampel dia. Kalau tidak, semua berada di Singapore, di French, di British. Sedihnya kita, heritage kita tak jadi. Any question? Ada soalan lagi tak? So far so good kot, Prof. So far so good. Pening sikit. Apa yang pening? Tanya soalan supaya tak pening. Sekejap saya cuba buat soalan dulu. Prof, Ya. kan kalau macam seaweed, dia punya pigmentation tu depends on dia punya kedalaman spesies tu kan. Ya. Dan dia juga berubah warna ikut itulah kan. Jadi kalau seagrass dia sama juga ke? Tidak. Seagrass ni dia memang ada klorofil. Dia tidak ada pigmen-pigmen yang pelik tu. Dia hanya ada klorofil dengan dia ada against ultraviolet punya pigment. Sebab tu kalau you tengok ada some species dia purplish, Halofila
Yang lain tidak. Dia ada tannin cell. Sedangkan seaweed tidak ada tannin cell. Tannin cell tu sebenarnya kalau kita tengok macam dalam daun teh. Sebab tu kita minum tu dia ada tannin. Sebab tu kalau pokok mangrove, sebab tu dia banyak colour warna coklat kalau kita tengok. Dia ada banyak tannin cell. Tapi seagrass tu tidaklah banyak mana. Ada sikit je. Dia colour hijau je. Beza dia kenapa dia boleh hidup di air dalam. Sedangkan yang lain tak boleh hidup di air dalam kan. Yang ni 250 ke 50 dia stay okay je because daun dia berbulu. Dia boleh melakukan pertukaran gas ke apa tu melalui bulu dia tu. Structure tu. Itu special dia. Special of the seagrass. Oh, so Prof, kiranya dia dia autotropik, dia boleh buat makanan sendiri tanpa cahaya juga ke? Dia ada cahaya kan kalau kita duduk kat dalam, kalau kita bayangkan daun kan, daun kan berlaku fotosintesis ada stomata. Dia ni tak ada stomata. Tapi dia ada air lacunae. Air lacunae dia tu, channel dia tu senantiasa terbuka. Bila berlaku sentiasa buka, dia bolehlah masuk cahaya, pertukaran gas, udara ke semua dengan pantas. Sedangkan kalau di atas darat ni, stomata tu tidur bila malam, dia tutup. That's why kita kata tumbuhan itu tidur. Tapi seagrass, tumbuhan dia tak tidur, senantiasa terbuka. Dan bila dia duduk kat kawasan gelap, kawasan yang banyak lumpur, dia punya structure tu dia berubah. Katakanlah pokok tu sepatutnya daun tu pendek je kan. Daun tu macam 2 cm. Tapi bila duduk di kawasan yang air dalam, air yang kotor, ada banyak sedimen. We culture ni buat eksperimen, jadikan yang gelap gelita. That seagrass tu dia memanjangkan daun dia. Dia panjangkan daun dia panjangkan dia punya leaf sheath. Maka barulah dia boleh membiak. And then ada seagrass macam Halophila decipiens tadi. Kalau you selam, most of the people selam dekat Pulau Redang, selam dekat Pulau Perhentian, selam kat Pulau Suluk, you takkan jumpa that Halophila decipiens. You takkan jumpa kalau you are not expert. Why? Because of this seagrass, dia sembunyikan diri dia dalam fine sand. Dia hanya nampak bulu dia je. So orang yang biasa tengok ni, dia main kipas-kipas dalam air tu, kipas-kipas you can see the seagrass. Baru dia sembunyi daun dia dalam pasir, dia keluarkan dia punya duri je supaya dia tidak dimakan oleh haiwan dan dia boleh berlaku fotosintesis. Hebat tak? So kira tu adalah adaptive structure lah kan? Yes. Itu yang dikatakan special adaptive structure for the seagrass. Alright. Dia depends on the species lah. Dia bukannya sama setiap spesies. Ada spesies Halophila trichostata, dia tak ada bulu di bawah, dia bulu atas je, atas daun je. Ada spesies dia ada bulu atas bawah. Sebab dia memang nak hidup di kawasan yang dalam. Thank you, Prof. Okay. Siapa lagi nak tanya soalan? Hello? Hari ni Hafizul tak ada, dia left. Ada Prof. Ada saja je. Orang nak balik Kajang lah katakan, balik raya. Okay. Why protect seagrass? Nampak tak ni? Nampak. Nampak. Saat lagi saya akan tanya soalan saya akan habis awal. Why protect seagrass? Tapi tak saya tanya soalan ni. Tanya soalan yang tak ada dalam sini yang you tak tertanya. Number 1, they stabilize the substrate. Habitat and nursery for fish and many invertebrates. Primary food source for fishes, dugongs, sea turtles and etc. The alternative feeding site for commercial and forage organism. Export nutrient to nearby ecosystem. Itu function dia. Interact with coral reef and mangrove in the reduction of the water energy, sediment relationship and flow regulation. Okay, kalau that particular area dia yang dikatakan interact with coral reef and mangrove tadi, usually dalam keadaan semula jadi, atas darat tu adalah seagrass, mangrove, bawah mangrove tu adalah mudflat. In the mudflat usually ada flowers. Pokok apa? Ada plant seagrass and seaweed. Usually seagrass lah dekat mudflat, seaweed tak suka. So
dia ada mangrove, ada seaweed, kemudian dia ada seagrass, jatuh pula dekat pasir yang ada air tu, maka ada seagrass dan sedikit seaweed. Barulah dia pergi pada coral. Sebab coral memerlukan air yang bersih. So what is the very very important function for the seagrass tadi? Dia adalah water filter. Dia filter air tu to make sure bersih air tu, maka barulah dia pass kawasan tersebut kepada coral, baru coral boleh hidup dengan seaweed. Itu function utama dia in the ecosystem. Okay, seagrass ecosystem benefit. Ini dah ada tadi, dia serve as nursery ground. Nak beranak, nak bertelur, ramailah sini ramai-ramai. So that's why bulan 2 tahun lepas dengan bulan 3 tahun ini, I found that sea cucumber banyak sangat geli warna pink colour, beratus-ratus beranak dekat kawasan seagrass area. And then you juga boleh jumpa pelbagai jenis sea urchin. And then gastropod nak beranak pun pergi situ lah, nak bertelur. So ikan of course lah yang ada di kawasan tersebut. So kalau secara bayangan ya, dia stabilize sea bottom and act as sediment trap tadi, you boleh nampak dekat sini akan ada turtle, fishes, seahorse, worm, shell dan so on di kawasan seagrass area. Ada dugong dan semuanya. So ini semua kita nampak dalam keadaan sebenar yang telah kita carilah, yang telah kita kaji. Fish schooling, anak-anak ikan memang banyaklah dekat sini, anak-anak ketam. And then dia merupakan primary producer in the shallow water and important source of food for many organism including human. Ternampak tu, including human. And then dia juga supporting local economics. Why? Because of source of various fishery product and source of green manure, iaitu fertilizer, chemical and fodder. Yang kita katakan sekiranya ada banyak yang dirosakkan oleh propeller. Semalam I collect the seagrass of the Samudra rotundata dan juga sargassum di Teluk Buih, Mersing. Semalam tu 2000 bulan lah, because I went to Mersing daripada pukul 5:30 pagi, subuh dalam kereta je, until pukul 3 petang. Puasa tu tak ada masalah, puasa tak puasa sama. Tadi yang tanya what's the value of the seagrass? Okay, ini yang paling utama sekarang ni. Kalau you tengok, nampak tak medicinal? Actually this seagrass boleh dijadikan sebagai, dia kandungan banyak, dia boleh jadikan sebagai antifungal, antidiabetic, antibacteria, repair UVP. So kita kaji dalam tumbuhan seagrass tu ada ni. Yang paling banyak sekali ada elemen-elemen ini adalah Thalassia hemperchae. Thalassia hemperchae paling banyak berbanding dengan spesies-spesies yang lain in terms of value, antioxidant or anti-anti yang lain. So ini adalah kepentingan utama sekarang ni. Kalaulah we can protect this particular area, this particular seagrass, maka one day kita boleh buat farming of the seagrass. Cuma if you want to do farming of the seagrass, dia kena cari water quality yang very very clear. Sebab kami buat farming di Pulau Pari, kami buat farming di Jepun. Yang peliknya farming tu sekejap je, kemudiannya hancur semua sekali. Kenapa? Dirosakkan oleh human activity. So dan juga dirosakkan oleh ombak. Benda-benda pelik kami buat dekat overseas, kami tak buat dekat Malaysia ni. Sebab kat Malaysia ni dia macam pelik-pelik lagi pelik lah. Sebab tak ramai orang tahu tentang seagrass. So kalau in terms of human feed ataupun animal feed, human food, animal feed boleh diadakan. Non-food product boleh jadikan bag, boleh jadikan atap. Roof tu kalau you pergi dekat Porto Galero, Philippines,
because of Philippines consists banyak sangat Enhalus. So dia cut down Enhalus, maka dia jadikan roof boleh sejuk je resort tersebut. Instead of pakai aircon, kita pakai seagrass leaf. So leaf seagrass juga boleh dijadikan bag dan boleh dijadikan tempat letak makanan tu, plate tu. So boleh. And important dia lagi sebagai ecotourism, macam saya katakan tadi. Then Forest City, that's why we manage, sekarang ni kami bekerjasama dengan industri to manage that seagrass. Why? Because of one day kita akan bawa our foreign tu, yang punya orang datang kat sini, pelawat-pelawat tu, during low tide they can go to the seagrass area to see how the seagrass itself and then what is the function, apakah animal yang ada di kawasan seagrass tersebut. So bukan hanya tumbuhan dia boleh tengok siput, dia boleh tengok sea cucumber bulat, sea cucumber pink, dia boleh tengok sea urchin bulat, sea urchin yang pelik-pelik pun, sea cucumber warna merah, warna hitam, warna kelabu, semua ada. Dan sea cucumber yang terus boleh makan pun ada dekat situ, tak perlu dimasak. So in terms of education boleh digunakan. So ini yang saya buat ringkasan. Kalau traditional fisheries and aquaculture industry banyak berlaku di Kelantan, di Terengganu dan juga di Sabah dan Sarawak. So kita gunakan seagrasses itu untuk tujuan aktiviti dekat cage culture. Sebab tu ikan tu boleh hidup because of ada seagrass yang bersih, membersihkan air di situ. So itu dia. And then this edible seed, ini saya makan tiap-tiap bulan dah kalau nak kira makan, tapi saya tak berapa nak makan sebab saya tak sampai hati because I want to culture this one, germinate and then I will replanting again. Bulan ni saya tanam dalam 500 seedling. Bulan depan insyaAllah 500 lagi, bulan depan lagi beberapa ratus. So monthly we started to culture this one, propagate this one, because kita sudah pun kutip thousand of seed of the Enhalus pada bulan January, February. So that's why now time to replanting of the seagrass by using seedling and also the other plug. Ada yang tadi tanya apa beza plug? Ya, okay, mana sampel yang ada plug? So ini contoh pickle ni, kita jerukkan Syringodium. Dekat Indonesia, dekat Filipina banyak sangat seagrass dia. That's why dia boleh jeruk-jeruk tu. Okay, this is comparison. Kita study on the starch. Very special, dia ada starch dekat dalam dia punya buah. Okay, contoh-contoh orang buat poster. Tengok buat poster, scientific name, banyak sangat salah. Saya baca, ada yang saya bagi 5 markah, ada saya bagi 6 markah. Contoh kat sini, Enhalus acroides, ini LF dengan RO tidak boleh di italic. Kenapa? Sebab dia authority. Yang italicnya ini, genus pun italic. So, ini dia dan ini yang kita kaji berkenaan dengan starch dekat dalam kawasan seagrass punya fruits lah. Ini female flower dia. Ini contoh saja kajian. Ini beratus-ratus seedling yang dibuat oleh Farahin. Yang dia kaji berkenaan dengan starch dalam seed and also rhizome of Enhalus. Ini conservation, for your information, we have activity with CEO and officer Port of Tanjung Pelepas, Department of Environment, geng-geng orang kaya belakang ni, and then Forest City officer. Kenapa? Because inilah sebenarnya orang-orang yang akan merosakkan seagrass. That's why we have to manage them. Bawa dia depan pot dia tu, wah, ada harta yang besar. So that's why dia orang tak jadi nak extend the pot tu di kawasan seagrass, tapi sebaliknya extend di kawasan ke arah darat. Berjayalah kami convince dia orang. Sama dengan Forest City tu. Daripada dia nak bulldoze banyak sangat pulau yang nak dibina, tapi dia keep the seagrass tu. Itu alhamdulillah berjaya memastikan that seagrass tu dalam keadaan yang sihat.
So selain daripada itu, we have training and human capital development with other university, UPM, kita satu university, Kasasat University, Songkla University, macam-macam lah university lagi, Philippines University semua, and also we have the Seaweed and Seagrass Kagoshima. So we work together with Japanese. I bring my student Farahin, this is Shamala, already doctor nowadays, lecturer in Bintulu. So work in the Seagrass area. Ni kalau you tengok, kalau pergi field trip, I'm always with pink colour punya bag. Baju saya tak pernah bertukar, tak lain daripada coklat dia. So this is international student from French, from Arab, also going to the Seagrass area. During we study together with Bachelor of Biology. So I'm always work with Faculty of Science because I'm a alumni Faculty of Science for my PhD. But for the degree, I'm a alumni for the Faculty of Fishery. So saya buat, it's not perikanan, I'm doing biology parts. So beza sikit lah. So this is, other than that, we study also IUCN red list too on seagrass listing, updating on Halophila species. Why? Because of, kalau you tengok Halophila tu banyak sangat PL perangai dia berbagai bentuk. Maka we started buat dia punya molecular genetic on the seagrass. This is a people, my colleague Frederick Short, sekarang dah pencen, Seagrass Red List Authority yang mula-mula sekali buat on authority. So bila you baca tu banyaklah jumpa this one. Okay, and then apa bezanya you must understand. Kalau kita tengok kriteria population decline, apa maksud dia, and then apa yang dikatakan EN, endangered, vulnerable tu apa maksud dia, net return. That's why sekarang ni you have to find. Now I'm going to produce digital herbarium. So akan ada herbarium sebenar dan digital herbarium. This is Halophila species listed in IUCN Red List. So all of our group so collect the seagrass species, Halophila species in the ni, and then bring together, buat dekat Vietnam study on genetic. Okay, dengan supervisor dia from Germany. So we managed to this one have a paper and then juga genetic berkenaan, a new one of the Halophila major and others. So ini poster-poster. Saya belum lagi nak tunjuk dengan awak, last nanti saya tunjuk, saya bawa poster saya macam manakah poster yang sama dengan student saya, degree ataupun master or PhD doing project on seagrass habilitations and others. So, okay, this is the last slide for you all tengok. Kalau you tengok, this is Halophila bicorae in aquarium, boleh pun tanam menggunakan air tawar. This Halophila bicorae boleh letak ikan, boleh letak udang. So culture of the seagrasses in my room. Dulu masa mula-mula balik daripada Bintulu, I culture in my room yang kat bilik you pergi hari tu. Now terlampau banyak barang, saya tak buat culture because busy lain dah. So this is culture tank kami orang di Bintulu. Saya tak tunjuk dengan awak culture tank saya di Port Dickson sebab tidak secantik mana dalam proses saya nak cap semua sekarang. Semalam saya bagi arahan untuk habis duit sikit. So this is the Merambung, the Merambung Forest City. This is seagrass area. And then this is my colleague, my Sifu, with always with dia punya drone. Ada 3 drone bila kita pergi fieldwork. So they monitor the seagrass by using drone, and I'm using ground truthing to collect all the seeds. So itu dia berkenaan dengan seagrass. Any question? Any question? Prof, nak tanya satu. Boleh. Kalau kita check kat Google, ada setengah tu IUCN dia tulis not evaluate. Means dia list constant or what? Okay, maksud dia ada spesies-spesies yang tidak di-evaluate pun lagi. Sebab itu kita tak jumpa, you tak jumpa yang dia tak evaluate tu, maksud dia sebenarnya dia tak pupus pun kalau you nak tahu. Dia dalam keadaan sihat walafiat lah. So dikira macam list constant lah. Dia
Kalau macam yang dia betul-betul yang dia evaluate tu macam Halophila bickeri, for your information, in 1997, 1998, that Halophila bickeri tu hanya dijumpai di 9 negara je dalam dunia ni. And then that 9 negara tu sikit je. Kalau you nak tahulah. Sebab itulah jadi macam tu. Okey. Faham. Ada siapa-siapa nak tanya lagi? Saya nak jawab soalan tadi pasal plug tu. Tak ada soalan lah tu, Prof. Okey, saya pula bagi soalan. Agak-agaknya, apa beza antara seedling, plug satu lagi saya. Apa soalan ditanya tadi? Seedling, plug. Siapa tahu? Siapa tahu aku bagi duit. Adakah kita sudah menemui cara untuk menanam segerah dalam freshwater? Ada. You nak tengok poster saya, nanti saya share dengan you all. Bukan hari inilah, during practical. Ada, saya dah tanam pun segerah dalam air tawar. Ada 2, 3, 4 spesies. Lo, mana soalan lo tadi? Bukan tu. Okey. Hello? Hello. Ya, Prof. Hello, Prof. Okey, saya tunjuk dekat awak macam mana kita nak bezakan antara plug dengan tu semua. Nampak tak? Nampak. Nampak, Prof. Sekarang ni beza dia, you tengok kat sini. Yang dikatakan plug, plugs ni dibuat oleh Macmillan 1967, belum lahir lagi masa ni. Macmillan ni dah meninggal. Person yang study on seagrass individually. Orang nak pergi melawat lab dia, jawapan dia tak boleh saja. So sebab dia very secret. Last kali dia mati dengan seagrass. Seagrass secret sungguh, dia tak ada orang dapat pun. Apa maksud plug? Plug ni a young plants or clump of grass with a small mass of soil. So kenapa dia macam satu pokok lah. Plug tu satu pokok, dua pokok, dia ada rantai yang sedikit yang ni. Ini maksud dia plug. Ramet ni pula, ni ramet. Dia ada rantaian yang boleh mengandungi 3, 4 atau 5 atau 6 shoot. So depends lah. So ini adalah contoh ramet of Halophila bickeri consisting of 4 shoots. 1, 2, 3, 4. Ini yang dikatakan ramet. So dia tidak semestinya Halophila saja. Dia boleh Thalassia hemperocha, dia boleh Haladio, dia boleh Halophila ovalis. Seed tu seed lah. Seed tu bila kita pecahkan pokok tu, buah tu, keluar seed dia. Itu yang dikatakan seedling when kita germinate. When kita germinate tu, dia akan keluarkan dia punya radical, dia akan keluarkan dia punya cotyledon, dia akan keluarkan dia punya leaf. So ini adalah seedlings, iaitu juvenile or young plant which closely similar to the adult. They still have intact with their seed. Ini seedling. So kita boleh tanam menggunakan seed. Kita boleh tanam menggunakan seedling, kita boleh tanam menggunakan plug, kita boleh tanam menggunakan ramet. Tapi depends on species. I'm trying to transplant seeds of Enhalus. Beribu kami collect seed, bila letak dalam tanah, tanam zero survive. Tak ada satu pun hidup. Bila kita korek, semua seed mati. Why? Because of Enhalus acorides actually in the natural environment. Bila dia dispose dia punya seed, dia tak tenggelam dalam tanah. Dia duduk atas tanah, tergedik-gedik atas tanah macam tu je. Duduk bawah pokok mak dia sikit, duduk bawah pokok orang lain sikit. Then, bila tiba masa, sehari dua, dia start grow dia punya radical roots tu, maka dia tumbuh lah. So, dia tidak boleh tanam dalam tanah. Itu satu. Kalau seedling, we germinate in the laboratory.
We dominate in the laboratory for 2 months, for 1 month, depends on keadaan, maka kita bawa that one, bawa ke dalam ke kawasan penanaman. Other than that, kita tak tanam mana-mana pun. I ambil je that seagrass Halophila ovalis, Halophila major with dia punya rhizome daun, korek je macam 10 cm kali 10 cm yang orang tanam rumput atas darat tu. Pernah tengok orang tanam rumput tak? Pernah tengok tak? Dekat lebu raya. Dekat lebu raya tu kan? So, kita ambil lah minyak tu. Itu yang dikatakan ramek. Or, ada satu lagi penyakit yang kami buat, kami potong semua daun ni. So kami tanam rhizome devoid of leaf. Oh, yang ni ada. Ini ada lengkap. Yang ini cepat tumbuh. B ni, rhizome ni yang tanpa daun better than rhizome with leaf sebab dia tak perlu energi nak hidup dengan daun tu. Dia perlukan energi untuk produce a new shoots and also produce another roots. Ini adalah bentuk-bentuk yang dikatakan ramets, plug, seeds and also seedling. Tak makan sehari lah. I'm doing research on seagrass in 1995, doing first students in UPM study on seagrass. Itulah dia sampai sekarang. Sebab tu orang tak berapa nak kenal pun kita because of orang study ikan, kita study seagrass. But it's good. You become a number one because nobody want to study. Okay. Habis dah. Habis dah. Inilah contoh dia. Ini yang dia kata plugs tu. Dia ada satu je ni ha. Atau ni. Ini seedlingnya. I selalunya dengan budak yang industrial from Indonesia, from UPSI, they come to see me untuk study the seagrass. So they work together with us lah. Okay, any question? Tadi saya dah bagi soalan kan? Muaz, baca soalan saya. Muaz? Tidur dah Muaz. Ya, Prof. Baca soalan saya. Saya. Bacalah soalan saya. Baca soalan. Soalan saya suruh cari tu. Oi. Soalan yang mana satu, Prof? Satu je soalan saya suruh cari. Yang plug semua tu ke? Bukan. Lah, nak cari apa? I dah bagi jawapan. Sudah. Sudah. Hendaklah dihantar pada saya pada naik raya hari Selasa. Diversity of seagrass. Yang atas map tu. Saya tak jumpa lagi. Mana? Mana? Siapa yang jumpa? I tanya soalan tadi manual tu tak salin Yang map tu ke? Yang ditulis atas map. Apa soalan dia? Cari map tu. Diversity of seagrasses in the world. Yang tu ke? Tu kan setiap student lah. Yeah, individually. Setiap pelajar kan? Individual. Okay. Diversity of seagrasses in the world. And then saya kata bagi mudah cari map. Dan tandakan Ingat soalan yang spesifik untuk saya. Jangan tak, individual tu setiap orang. Dan I suruh you cari how many species of seagrass in the world and lengkap dengan nama, authority dia dan kawasan mana. Baik, Macam Prof. saya tu hantarnya adalah pada hari Jumaat ni kita tu raya 13, 14 you balik semula. So jumpa 18 hari bulan. Okay. Ada limit Prof. Maksudnya kan satu dunia Prof nak tengok kan. So, memang nak semua ke macam mana? Dalam ikut kreativiti. Yang kita jumpa je lah. Yalah yang you jumpa lah. Alright. Tapi you kena bubuh dia punya references. Oh, references. Okay. Saya tak nak you main
jual-jual Ailio je. Dan I tak lalu nak beli Ailio you all lah. So I nak bukti. Okay. Kalau dah tak ada saya nak berhenti. Buat dalam PowerPoint macam biasa lah Prof. Yes. Betul Alright. tak PowerPoint dalam macam biasa. Kalau pakai Word susah you nak tulis. Okay, that's all from me. Any